Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pelajar dikasihi sekalian, pada hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan tajuk pensampaian. So, untuk makluman semua pelajar, pemilihan sampel adalah amat penting ya, dan ianya perlu dilakukan dengan teliti. Kenapa? Supaya kita berjaya memperoleh sampel yang dapat mewakili ciri populasi. Apabila sampel mempunyai ciri populasi, maka data yang kita peroleh daripada sampel berkenaan membolehkan kita membuat kesimpulan tentang populasi tanpa melakukan kajian terhadap keseluruhan individu dalam populasi berkenaan. So, ini sangat baguslah kalau ianya berlaku. Kenapa? Yang pertama, mungkin ia akan menjimatkan dari segi masa lah, tenaga dan juga wang ringgit. Kenapa? Sebab kita tak perlu untuk menjalankan kajian terhadap keseluruhan individu dalam populasi berkenaan. Seterusnya ialah dari segi definisi pensampelan. Pensampelan ialah satu proses ya untuk memilih subset ataupun kumpulan kecil individu daripada satu populasi sasaran, iaitu kumpulan besar individu lah. So, kenapa? Kerana tujuannya ialah untuk membuat generalisasi hasil kajian yang melibatkan sampel ke atas populasi, seperti yang saya terangkan sebelum inilah. Okay. So, terdapat beberapa lah istilah dalam pensampelan yang kita harus kuasai. Okey, yang pertama ialah dari segi istilah populasi. Apa yang dimaksudkan dengan populasi ialah sekumpulan besar individu yang diperlukan untuk kita dapatkan maklumat daripadanya. Okey. Yang kedua ialah dari segi sampel, sekumpulan individu daripada populasi yang sama yang terlibat dan terpilih dalam kajian kita itu. Okey, yang ketiga ialah dari segi istilah subjek, iaitu individu-individu yang terdapat dalam sampel. Dan yang terakhir ialah parameter, iaitu ukuran ciri populasi yang boleh dianggarkan dengan mengkaji ciri-ciri sampel yang dipilih daripada populasi berkenaan. Ciri-ciri populasi misalnya seperti umur, purata IQ, pendapatan dan lain-lain lagi lah. So, manakala ciri daripada sampel pula dikenali sebagai ukuran statistik. Okey, secara umumnya kaedah pensampelan dapat dibahagikan kepada dua jenis lah. Okey, iaitu pensampelan secara kebarangkalian dan pensampelan bukan kebarangkalian. So, apa yang dimaksudkan dengan pensampelan kebarangkalian ini ialah di mana setiap ahli dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Manakala bukan kebarangkalian ialah ahli tertentu dalam populasi mempunyai lebih peluang untuk dipilih sebagai sampel. Okey, nanti kita akan lihatlah contoh-contohnya. So, sampel kaedah pensampelan kebarangkalian ini yang akan diterangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan sampel rawak mudah, sampel rawak sistematik, sampel rawak berstrata dan juga sampel rawak berkelompok. Manakala pensampelan bukan kebarangkalian pula yang akan dikongsikan pada hari ini ialah sampel mudah, sampel bertujuan, sampel bola salji dan juga sampel kuota. Okey, kita pergi kepada sampel kebarangkalian yang pertama, iaitu sampel rawak mudah. Okey, apa yang berlaku dalam sampel rawak mudah ialah setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. So, kaedah pensampelan ini sesuai digunakan apabila wujudnya kerangka pensampelan. Kerangka pensampelan ni misalnya kita ada senarai nama. Okey, senarai nama, misalnya kalau kita nak membuat kajian tentang pelajar, kita ada senarai nama pelajar. Kalau kita nak membuat kajian mengenai guru, so kita juga ada senarai nama keseluruhan guru dalam populasi yang kita nak kaji itulah. Okey, so ada dua kaedah bagaimana kita nak membuat ataupun melaksanakan sampel rawak mudah ini, iaitu misalnya kita boleh gunakan cabutan secara rawak, dan juga yang kedua ialah menggunakan jadual nombor rawak. So, macam mana kita akan tengok dalam slide yang seterusnya ya.
Okey, cabutan rawak. Okey, katalah kita nak memilih sampel 100 murid daripada 300 murid dan kita ada senarai nama mereka. Senarai nama mereka ni maksudnya 300 orang murid ni kita ada senarai nama mereka. Satu siapa A, 1, 2, 3 sampai kepada 300. Okey, selalunya senarai nama ni dimulakan mengikut abjad lah, A, B, C, D dan sebagainya. Ataupun mengikut kriteria-kriteria yang lain. Walau bagaimanapun yang penting sekali lah kita ada senarai nama keseluruhan populasi kita itu. Okey. So potong senarai nama dan masukkan ke dalam satu bekas dan adunkan. Maksudnya senarai nama yang 300 orang itu katalah kita guntingkan dia, okey, pada kertas kita gunting, okey, dapatlah 300 okey pieces and then kita masukkan dia ke dalam bekas lah. Okey, kalau dalam gambar rajah tu dalam topi. So terpulanglah bekas apa pun tak ada masalah. Kemudian kita adunkan ataupun gaulkan lah. Okey. Kemudian kita akan cabut secara rawak nama yang pertama, nama kedua, nama ketiga sehingga kepada nama 100. Sebab apa 100? Sebab kita nak memilih sampel 100 murid daripada 300 murid. So sampel yang pertama adalah nama pertama yang kita cabut. Okey. Sampel kedua ialah nama yang kedua kita cabut daripada bekas berkenaan sehinggalah sampai kepada sampel yang ke-100. So nama yang ke-100. So kita catatkanlah sampel tersebut. Okey. Maka kita takbirkan soal selidik kita kepada sampel tersebut je lah, yang namanya dikeluarkan daripada senarai nama 300 orang itu. Okey, ini cabutan secara rawak. Contoh yang kedua ialah menggunakan jadual nombor rawak. Katalah dalam contoh yang tadi, kita nak memilih sampel 100 murid daripada 300 murid dan kita ada senarai nama mereka. Okey, ingat, untuk rawak mudah, kita kena ada senarai nama mereka. Okey. So, bagi setiap murid, satu nombor dari sifar sehingga nombor yang diperlukan dengan menggunakan bilangan digit yang sama. Misalnya kalau kita ada 300 orang murid dalam populasi kita, so kita sebab dia ada 3 digit kan, 300 tu kita ada 300. So nombor yang kita beri kepada setiap murid dalam populasi ini ialah bermula daripada 000 hingga kepada 300. Okey. So pilih satu nombor secara rawak dalam jadual nombor rawak. So jadual nombor rawak ni nak dapat daripada mana? Kalau kita tengok daripada buku-buku statistik ada jadual nombor rawak ni, ataupun daripada buku metodologi. Okey, kita pun ada juga dilampirkan, okey, jadual nombor rawak ini. Okey, ataupun daripada internet pun ada juga. Okey. Okey, kita tutup mata dan kita pilih. Okey. Kita pilih satu nombor secara rawak lah daripada jadual nombor rawak ini. So, untuk nombor yang dipilih, perhatikan hanya pada bilangan digit yang telah diberikan pada setiap ahli dalam populasi. Misalnya untuk 300 orang murid, kita hanya guna 3 digit terakhir pada nombor yang terpilih. Kalau kita ada 1000 orang, so 4 digit terakhir. Kalau kita ada 10,000 orang, so 5 digit terakhir. Okey, so jelas di situ ya. Okey, jika nombor itu berpadanan dengan nombor mana-mana murid dalam populasi, maka murid tersebut dipilihlah sebagai sampel. Contoh yang pertama ini, katalah kita ada 08236. Oleh kerana sampel kita yang kita numberkan tadi daripada 000 hingga 300, so ini nombor 3 digit terakhir ialah 236. So 236 ini kita masukkanlah dia ke dalam sampel kita lah, sampel kajian kita. So dia akan menjadi sampel yang pertama. Okey, yang seterusnya bila dah dapat sampel pertama, kita teruskanlah dia punya step tadi. Okey, so kita ambil sampel yang kedua. So katalah 17850 ini. 17850 ni kita tak ambil lah. Kenapa tak ambil? Sebab dia lebih daripada 300 ini. Kita punya nombor, kita label 000 hingga 300. Tapi yang ini ialah 850. Dia dah lebih dah. So bila dah lebih, kita teruskan kepada baris yang seterusnya dalam lajur yang sama tadi. So seterusnya lah kita ada 89010. So ianya 3 digit terakhirnya lah 010. Maka kita kekalkanlah 010 ini dan kita ambil sampel ini sebagai 010 itu sebagai kita punya sampel. Okey, dan diteruskanlah sehingga bilangan sampel kita yang kita hendak mencapai bilangan 100 orang murid. Okey. Seterusnya lah rawak secara sistematik. So apa yang dimasukkan dengan rawak sistematik? Sampel dipilih mengikut jarak langkau tertentu ataupun kita ada predefined system. Macam mana nak kira, nanti kita ada formulanya. So yang penting sekali ialah kita perlu tentukan jarak langkau sampel berdasarkan saiz sampel yang diperlukan. So ini seperti juga rawak mudah, kita perlu ada senarai nama tiap ahli dalam populasi kita.
Okey, barulah kita boleh gunakan rawat mudah dan juga rawat sistematik. So, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu tentukan jarak langkau sampel berdasarkan saiz sampel yang diperlukan. Okey, so apa formula dia? Formula dia ialah jika N yang besar itu saiz populasi, N sama dengan saiz sampel ataupun N yang kecil, dan K itu ialah jarak langkau, maka N bahagi dengan N. Okey, nanti kita akan tengok contoh ya. Okey. Misalnya kita nak dalam contoh yang sebelum ini, kita nak memilih sampel 100 murid daripada 300 murid dan kita ada senarai nama mereka. Maknanya nama mereka ni 300 orang murid ni kita ada senarai nama mereka. Okey. So N sama dengan 300 kalau ikut formula tadi, N sama dengan 300, N besar sama dengan 300, N kecil sama dengan 100. So jarak langkaunya ialah K, 300 bahagi dengan 100 sama dengan 3. So permulaan mestilah dipilih rawat dari 3 pelajar pertama. Okey, 3 pelajar yang pertama, pilih pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga. Katakanlah pelajar 2 telah dipilih secara rawat sebagai sampel pertama. Jadi setiap pelajar dalam jarak langkau 3 seterusnya akan terpilih sebagai sampel kajian kita. So sampel yang pertama sama dengan pelajar 2. So oleh kerana dia punya jarak langkau ini ialah 3, so pelajar yang kedua tambah dengan 3. Okey, 2 tambah dengan K sama dengan 2 tambah 3. So ini adalah sampel kedua kita, ialah pelajar yang dalam list tersebut merupakan pelajar nombor yang kelima. Okey, sampel ketiga pula macam mana? Pelajar yang ke-8. Kenapa pelajar yang ke-8? Okey, sampel sebelumnya ialah pelajar kelima. So 5 tambah dengan K. K berapa? K ialah 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. So sampel ketiga kita ialah pelajar yang ke-8. Begitulah sehingga sampel yang ke-100. So situasi ini digambarkanlah dalam kita punya rajah seperti ini. So ingat, syaratnya ialah kita perlu memiliki senarai nama populasi kita. Okey, so barulah kita boleh gunakan kaedah persampilan seperti ini. Okey, sampel yang seterusnya adalah sampel rawat berstrata. Okey, ianya merupakan modifikasi dari persampilan rawat mudah dan juga persampilan rawat sistematik. So ianya akan memberikan sampel yang lebih tepat dan representatif, ia mewakili kelompok ataupun kriteria yang tertentu. Okey, misalnya kalau macam dalam gambar rajah ini, kita ada kanak-kanak, kita ada lelaki dewasa, kita ada perempuan dewasa, kita boleh kategorikan dia. Okey, sampel dia mengikut kategori lelaki dewasa, okey, yang ni perempuan dewasa dan juga kanak-kanak. Okey, so ada dua jenis persampilan rawat berserata, iaitu berkadaran dan juga tidak berkadaran. So kita tengok contoh ya. Dengan populasi seramai 2,000 orang guru cemerlang, kita hendak memastikan sampel kita mewakili peratusan yang sama dengan peratusan mengikut kaum, iaitu kaum A, B dan C yang terdapat dalam populasi kita lah. Okey. So bilangan sampel diperlukan, katakan 300 dan ada senarai nama. Sedangkan populasi kita terdiri daripada 60% A, kaum A, 30% kaum B dan 10% kaum C, maka sampel anda harus juga mengandungi peratusan yang sama. So macam mana untuk mendapatkan sampel anda dari populasi ini? Pertama sekali anda harus membahagikan populasi anda kepada 3 kumpulan dan kemudiannya memilih bilangan guru yang sesuai dari setiap kumpulan tersebut. So contoh yang ini daripada gambar rajah ini, hopefully ianya dapat memberikan penjelasan lah berkenaan dengan pernyataan di sebelah ini. Misalnya populasi ada 2,000 orang guru cemerlang, so sampel yang diperlukan ialah 300. Okay, kita tahu bahawa kaum A ada 60%. So 60% daripada 300, so maka bilangan sampel dari kaum A adalah 180 orang. Kaum B pula 30%. Okey, so 30% darab dengan 300, kita ada 90 orang sampel. Okey, yang kita boleh pilih secara rawat daripada kaum B, manakala kaum C 10%. Darab dengan 300 iaitu 30 orang. So kesemua sampel 180, 90 dan juga 30 ini perlu dipilih secara rawat daripada senarai nama yang kita ada itulah. Okey, dan berkaitan dengan kaum-kaum A atau kaum B dan juga kaum C, mengikut kaum mereka masing-masing. Persampilan rawat berkelompok kita gunakan bila kita sukar ataupun tidak ada maklumat tentang setiap individu ataupun dalam populasi berkenaan. Maknanya kita tidak ada senarai nama lah ataupun sukar untuk mendapatkannya. Jadi kita hanya tahu kelompok-kelompok mereka saja. Okey, misalnya katalah
kita ingin membuat kajian berkenaan dengan pelajar-pelajar IPTA ataupun universiti awam. Okey, kita ada maklumat tentang universiti awam itu. Okey, kita ada katalah kita ada UPSI, kita ada USM, kita ada UTM, kita ada UUM, kita ada senarai nama universiti tersebut. Okey, manakala bilangan pelajar di universiti tersebut, mungkin kita ada kekangan untuk mendapatkan maklumat senarai nama dan sebagainya. So kita hanya gunakan kelompok sajalah, kelompok universiti itu. So apa yang perlu kita lakukan ialah kelompok itu akan dipilih secara rawak. Maknanya universiti daripada senarai universiti itu kita akan pilih secara rawak. So pemerhatian dibuat ke atas setiap individu dalam kelompok yang berkenaan. Okey, sebagai contoh, okey, anda ingin mentadbir soal selidik kepada satu sampel seramai 300 orang murid dalam satu populasi di mana semua muridnya adalah tahun 6 di daerah Batang Padang. Katakan terdapat 1250 murid tahun 6 dalam 50 buah kelas dengan purata 25 orang murid setiap kelas. Maknanya sampel kita ni berapa orang? Sampel kita ialah seramai 300 orang. Populasi kita berapa ramai? Populasi kita ialah 1250 orang murid tahun 6 dalam 50 buah kelas. Itu populasi kita. Okey. So dalam persampelan kelompok ataupun rawat berkelompok, anda mencabut satu sampel rawat sebanyak 12 kelas dari senarai bancian 50 buah kelas. So kita hanya ada maklumat 50 buah kelas itu. Okey, dari 50 buah kelas itu. So kenapa kita pilih 12 kelas? Kerana dianggarkan bahawa 25 orang murid pada satu kelas. Okey, so 12 kali dengan 25 ialah 300 orang murid. So apa yang kita perlu lakukan ialah pilih semua murid dalam setiap kelas tersebut. Setelah kita identify 12 buah kelas tersebut yang kita cabut secara rawat. Okey. So contoh kelas 1, kelas 2 sehinggalah kepada kelas 50. So apa yang kita perlu pilih ialah kelas-kelas ini dijadikan sebagai list ataupun senarai nama yang kita ada. So kita kena pilih dia secara rawat. Nak pilih secara rawat tu macam mana? So terpulanglah. Kita boleh gunakan cabutan secara rawat ataupun jadual nombor. Okey. So apa yang kita perlu lakukan ialah kita pilih 12 kelas secara rawat di sini, and then pelajar-pelajar yang ada dalam kelas tersebut kita pilih kesemuanya sekali untuk menjadi sampel kita. Okey. Walau bagaimanapun tak salah kalau kita nak ambil lebih lah, kerana mungkin sampel berlakunya keadaan di mana sampel-sampel berkenaan tidak menjawab dengan tepat ataupun menjawab sambil lewa. So better ambil bilangan sampel yang lebih berbanding dengan cukup-cukup seperti ini 300. Okey. Okey, yang ini adalah persampelan bukan kebarangkalian, iaitu yang pertama ialah persampelan mudah, okey, ataupun convenient sampling. Okey. So apa yang berlaku dalam convenient sampling ialah yang pertama, researcher akan menumpukan kepada subjek sedia ada. So kita tidak pastilah sama ada responden ini sebenarnya mewakili populasi yang kita ingin kaji. So that's why bila kita buat generalisasi, okey, hasil dapatan kajian terhadap sampel, okey, dan kita nak buat generalisasi ke atas kita punya populasi, so kita kena buatnya dengan berhati-hatilah. Okey. So ini contoh convenient sampling. Okey. So pengkaji melakukan kajian untuk mengetahui pendapat peserta seminar tentang keberkesanan program seminar yang dihadiri oleh mereka. So, pengkaji menemubual 10 orang peserta, iaitu peserta-peserta yang paling dekat dengannya yang ditemuinya. Dalam kes ini, pengkaji menemui 10 orang peserta yang berada di bahagian hadapan Dewan Seminar secara kebetulan. Okey. So, maknanya katalah pengkaji itu berada di depan ni hanya yang mudah dicapai sahaja, yang mudah didekati yang berada di depan ni saja. So ini adalah contoh convenient sampling ataupun persampelan mudah. Okey, teknik persampelan yang seterusnya ialah purposive sampling ataupun bertujuan. Okey, ini berbeza dengan kaedah mudah tadi, di mana bertujuan ini sampel dipercayai memenuhi kriteria kajian dan mewakili populasi. Maknanya pengkaji itu berpandangan ataupun berpendapat bahawa sampel boleh memenuhi kriteria kajian dan mewakili populasi. That's why kita kena pilih sampel ini. Kalau kita menggunakan teknik persampelan bertujuan ni, sampel dipilih mengikut tujuan kajian.
Okey. So sampel-sampel ini dipilih berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman pengkaji itu. Okey. Kita tengok contoh ya. Katakan penyelidik ingin mengkaji mengenai persepsi murid cemerlang terhadap kaedah pengajaran guru. Okey. So berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman penyelidik, boleh memilih murid cemerlang untuk dijadikan sebagai sampel. So kriteria pemilihan sampel tu apa dia? Iaitu murid cemerlang. So, terusnya ialah persampelan rantaian ataupun snowball. So kaedah ataupun teknik persampelan rantaian ini digunakan apabila sampel sukar untuk dikesan lah. Okay, kita tidak mempunyai maklumat mengenai sampel. So penyelidik mengesan seorang sampel dan sampel akan membantu untuk mendapatkan responden yang lain. Okey. So misalnya ya, okey, penyelidik akan mengenal pasti seorang remaja yang merokok. Katalah penyelidik ini nak membuat kajian tentang remaja yang merokok. So ianya adalah satu yang sensitif lah. So that's why penyelidik akan memilih seorang remaja yang ada ciri ataupun yang memang merokok lah. Okey, so subjek tadi akan membantu penyelidik untuk mengenal pasti subjek-subjek yang lain yang mempunyai tabiat yang sama, iaitu merokok lah. So kalau kita tengok diagram ini, so daripada individu yang pertama kita akan dapat sampel yang seterusnya, okey, dan seterusnya sehinggalah memenuhi apa yang kita perlukan dalam kajian kita. Ini yang dimasukkan ataupun contoh bagi persampelan rantaian ataupun snowball. Persampelan yang terakhir ialah persampelan kota, iaitu persampelan berserata ataupun berlapis. Pengkaji membahagikan populasi kepada beberapa kategori lah, okay? Dan dalam usaha untuk mendapatkan sampel representatif tetapi tidak rawat. Itu cirinya. So maknanya walaupun kita dapat kaitkan perbezaan antara persampelan berserata, rawat berserata dengan persampelan kotak ialah pemilihan sampel tadi. Okey, kalau untuk rawat berserata ianya dipilih secara rawat, okey, berdasarkan kepada kategori-kategori yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun untuk kotak, pemilihan sampel mengikut kategori ini dilakukan tanpa rawat ataupun tidak rawat lah. Okey, so kita tengok contoh. Dengan populasi seramai 2,000 orang, ini adalah contoh guru cemerlang tadi ya. Okey, walau bagaimanapun kita dah tentukanlah kaum A, kaum B, kaum C. Okey, ini bilangan dia yang kita nak, tapi pemilihan secara tidak rawat lah. Okey, pemilihannya dilakukan secara tidak rawat. So itu saja yang saya ingin kongsikan pada hari ini berkaitan topik persampelan. Jika terdapat isu yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya dalam kuliah yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.